Okey, terima kasih Cikgu Imran. Sekarang dijemput pembentang yang seterusnya, Cikgu Fadil yang handsome. Boleh nampak? Nampak Adil handsome tu. Nampak. Allah Akbar. Kejap. Okey. Assalamualaikum dan selamat datang kepada pensyarah yang ada pada petang ini dan juga rakan-rakan guru sekalian yang masih lagi setia bersama. Sekarang pun dah pukul 3.43. Jadi silalah sabar sedikit lagi. Okey, hari ini saya akan membuat pembentangan refleksi pertengahan tahun. Nama guru pelatih itu adalah nama saya sendiri, Muhammad Fadil bin Muhammad Asri. Okey, saya pergi ke slide yang seterusnya. Pengisian pembentangan. Nombor satu adalah pengenalan diri, latar belakang sekolah dan maklumat murid. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru. Yang keempat, ilmu binaan dan inovasi. Yang kelima, pendapat ulasan dan reaksi terhadap pengalaman berpraktikal. Dan yang terakhir, nombor 6, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. Okey, pergi kepada biodata guru pelatih dulu. Okey, ini adalah nama saya, Muhammad Fadil bin Muhammad Asri. Option saya adalah sejarah. Okey, program adalah program PDPP, program Diploma Pasca Siswaza. Okey, ambilan Jun 2021. Okey, guru pembimbing saya di sekolah untuk praktikum adalah Encik Nabila binti Ghazali. Pensyarah penyelia saya adalah Puan Nurhani Bebe binti Altamia. Okey, kelas sejarah yang saya ajar semua tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Maknanya 2 kelas tahun 4, 1 kelas tahun 5 dan juga 2 kelas tahun 6. Okey, cikgu-cikgu boleh tengok saya punya kelas. Tetapi selepas sebab sekolah saya sekarang ni ada dapat jadual baru sebab ada isu pasal beg berat. Jadi jadual baru yang saya dapat tu saya ajar cuma 1 tahun je. Itu tahun 4 je saya ajar. Saya ambil semua kelas, 4 kelas. Dekat sekolah saya semua ada 4 kelas kecuali tahun 6. Tahun 6 ada 3 kelas je. Okey. Latar belakang sekolah. Okey, ini nama dan alamat sekolah saya. Sekolah Kebangsaan Pusat Bandar Puchong 2. Okey, alamatnya Jalan Persiaran Indera Pusat Bandar Puchong 47160 Puchong. Okey. Sekolah saya ni berdekatan dengan sekolah jenis kebangsaan Cina. Kemudian dekat juga dengan sekolah kebangsaan Pusat Bandar Puchong 1 dan juga sekolah menengah. Sekolah menengah kebangsaan Pusat Bandar Puchong. Okey, maklumat sekolah dan murid. Okey, ni kod sekolah saya, BBA 8269. Grade sekolah saya B lah. B tu maksudnya baik lah. Baik, bagus. Bilangan kelas semua ada 26 kelas. Bilangan murid semuanya ada 818. Bilangan guru ada 57 orang dan sekolah saya menerima 3 orang, 5 orang. 4 orang cikgu baru. 2 dia cikgu one off, 1 guru kaunseling dan 1 lagi ustaz, dia mengajar pendidikan Islam. Okey, yang keenam ni adalah bilangan staf lah, 13 orang. Okey. Seterusnya barisan pentadbir sekolah. Okey, ini nama guru besar sekolah saya, Encik Abdul Rahim bin Syahudin. Guru penolong kanan 1 saya, Encik Khairi Anwar bin Yusof. Ni adalah guru penolong kanan hal ehwal murid, Puan Hanizawati binti Nur Muhammad. Guru penolong kanan co-curriculum, Puan Eniza Indaya binti Ahmad Shah Pingging. Okey, ini adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang dapat diaplikasikan semasa praktikum. Okey, nombor satunya saya mengambil pengaplikasian teori pendidikan iaitu model disiplin Skinner, penubuhan positif dan penubuhan negatif. Okey, maksudnya
Peneguhan positif ini dia berlaku bila rangsangan diberikan seperti dalam bentuk hadiah, ujian dan sebagainya. Okey, tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkah laku murid ketika sesi PDPC. Manakala peneguhan negatif berlaku apabila rangsangan, contohnya murid-murid ni kalau guru-guru, macam guru dekat depan tu sedang mengajar, dia tak pergi fokus, jadi ada sedikit lah negatif di situ sebab murid dia tak bagi tumpuan kepada guru ketika sesi PDPC. Jadi sini kalau murid yang bagus dalam kelas, dia beri tumpuan, dia menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu, jadi kita boleh menggunakan peneguhan positif dengan memberi pujian kepada murid tersebut dan mengatakan bagus, tahniah. Okey. Yang kedua, seni dalam pendidikan. Okey, menggunakan pelbagai kaedah didik ibu seperti lakonan, nyanyian atau bercerita. Okey, kaedah ini bagi saya atas cikgu tu juga. Okey, cikgu tu dia kena tunjuk contoh lakonan ke nyanyian sebab saya rasa murid-murid yang sekarang ni dia agak pemalu sikit. Jadi saya sebagai seorang guru ni saya kena tunjuklah contoh dulu. Jadi murid baru boleh buat. Kebanyakan antara lakonan, nyanyian dan bercerita mereka lebih suka nyanyian lah. Nyanyian, lakonan ni tak suka sangat. Bercerita okey. Tapi bagi saya seni dalam pendidikan ni adalah nyanyian adalah yang lebih boleh digunakan lah dalam kelas ketika sesi PDPC. Dan yang ketiga, pedagogi abad ke-21, okey, lebih pusatkan kepada murid, penggunaan TMK, peta IT dan aktiviti kumpulan. Okey, ini sedikit sebanyak menarik minat murid lah untuk fokus dalam kelas, tak mengantuk, terutamanya melibatkan subjek sejarah. Saya memang murid ni dia akan mengantuk. Jadi menggunakan kaedah pedagogi abad ke-21 ni sekurang-kurangnya murid ni dia tak mengantuk. Kita ada aktiviti yang bersesuaian dengan topik yang kita ajar, terutamanya untuk tahun 4. Okey, murid tahun 3 dia naik tahun 4, tiba-tiba kena belajar sejarah. Dia pun dah rasa macam pening apa yang dia belajar sejarah. Jadi menggunakan pedagogi abad ke-21 ni sedikit sebanyak membantu kelancaran ataupun aktiviti satu pengajaran yang menyeronokkan di dalam kelas. Yang keempat, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, pendedahan kepada visual dan video. Saya rasa ini sangat-sangat penting untuk aktiviti dalam kelas sejarah lah sebab kalau bila cikgu tu bercerita, saya rasa cikgu akan perasan kalau murid ni dia akan mengantuk. Kadang-kadang menguap. Kalau kita pasang video, kita dedahkan dengan visual, sedikit sebanyak murid ni dia akan rasa oh ini rupanya sejarah. Ini rupanya sejarah. Jadi TMK ni dia banyak membantu dalam sesi PDPC sejarah. Okey. Dan seterusnya pengetahuan dan kemahiran baru. Okey, yang pertamanya adalah mengurus dan merancang aktiviti panitia. Okey, membantu ketua panitia menyediakan minit mesyuarat dan borang maklum balas sebelum mesyuarat dan merancang aktiviti yang sesuai. Saya tahun ni adalah tahun kedua saya memegang jawatan SU. Tahun lepas pun saya dah pegang jawatan SU, jadi saya belajar benda yang baru. Dalam panitia ni kita kena ada minit mesyuarat, borang maklum balas, borang kehadiran guru dan merancang aktiviti yang sesuai, terutamanya aktiviti pada bulan kemasaan. Jadi sedikit sebanyak ini adalah pengetahuan dan kemahiran baru dan mungkin boleh jadi satu benda yang untuk saya lah kalau lepas ni saya naik jadi ketua panitia, syukurnya saya dah tahu dah benda ni. Okey, yang kedua adalah kawanan kelas. Menyusun kedudukan murid terutamanya bagi mencakap geng dalam kalangan murid dalam kelas. Elak murid bersembang atau melakukan aktiviti lain semasa PDPC berlangsung. Okey, maksudnya ini dekat biasanya kelas hujung lah. Kelas saya mengajar banyak kelas hujung. Terutamanya tahun 6, tahun 4. Dia ada geng. Bila cikgu nak cakap, dia pun nak bercakap. Jadi saya cuba pisahkan. Geng ni pergi duduk belakang, duduk depan, tengah supaya sesi PDPC tu
boleh berjalan dengan lancar lah tanpa sebarang gangguan, kecuali ketika sesi soal jawab bersama guru, saya benarkan mereka untuk bercakap. Yang seterusnya, kemahiran sosial. Okey, belajar bagaimana untuk bergaul dan berkomunikasi dengan guru-guru, pihak pentadbir dan staf-staf sokongan di sekolah. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru baru untuk belajar bergaul dengan berkomunikasi. Sebab satunya, jika kita apabila diberi jawatan dalam sekolah tu, kita kena tanya dengan guru-guru lama, macam mana nak menguruskan panitia, macam mana nak menguruskan pada unit beruniform, macam mana nak menguruskan dalam PIBG, jika kita jadi AJK guru ataupun dalam kelab kebajikan guru. Jadi kemahiran sosial ni sangat penting kepada semua cikgu. Tak kira lah cikgu ni seorang yang introvert ke, kita kena belajar bergaul. Itu sangat-sangat penting. Dan yang keempat adalah RPH, rutin pembelajaran harian guru. Guru perlu merancang dan menyiapkan RPH sebelum sesi PDPC dan mengisi RPH di dalam sistem Imprima. Okey, ini dekat sekolah saya dia dah tak guna buku dah. Jadi dia guna dalam sistem Imprima ni, misalnya isi RPH secara online. Benda ni bagi satu benda yang baru untuk saya. Jadi lagi senang pada mengisi dalam buku. Dia lagi mencepatkan dan menjimatkan masa cikgu untuk mengisi RPH. Terusnya mengurus SPBT. Okey, saya setiap awal dan akhir tahun guru-guru SPBT akan terlibat dengan urusan perantaran dan pemberian buku teks. Okey, saya pun seorang guru SPBT. Jadi akhir tahun dan awal tahun adalah salah benda yang sangat sibuk untuk guru-guru SPBT lah. Macam mana nak kira buku yang tak cukup, buku yang terlebih, buku baru dah sampai, kod buku, nak cop buku, ni kena satu benda yang penting. Jadi ini semua adalah pengetahuan dan kemahiran baru yang saya belajar di sekolah masa praktikum ni. Okey, seterusnya ilmu binaan dan inovasi. Okey, ilmu binaan yang saya pilih ada 3. Sebab tahun lepas saya terlibat dengan saya terlibat dengan program master webinar bahasa modul untuk guru-guru bahasa Melayu daerah Petaling Bencana. Sebab selain mengajar sejarah, saya juga mengajar subjek bahasa Melayu. Sepanjang 10 modul saya terlibat. Daripada diajar mula-mula macam nak menggunakan Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian Google Site, Mylink lah, Canva, Quizy, Ediflix, ClassPoint. Okey, yang pertama MyLinda. Okey, MyLinda memudahkan urusan murid mengakses nota-nota dan barang kerja dan sebagainya pada bila-bila masa tanpa perlu guru memberi banyak link. Platform penyebaran bahan-bahan pengajaran, menarik minat murid kerana penuh dengan warna-warni, penyampaian pengajaran lebih tersusun dan kemas. Ini contoh je lah, ni saya punya sendirilah. Tapi bukan ada kelas pun ni, saya guna masa untuk kelas teknologi dan media pengajaran. MyLinda ni cikgu boleh masukkan link, senang untuk kalau kita letak dalam grup WhatsApp. Okay, contohnya ada borang ni, ini mungkin parent dia boleh klik je. Bila parent klik ni, okay, senang. Okay, ni pengisian PDM. Okay, yang kedua ni adalah pengisian RPH. Yang ketiga ni mungkin pengisian data murid. Itu lagi senang. Yang kedua, Canva. Template yang disediakan secara percuma begitu banyak seperti mengenai poster, slide PowerPoint dan banner. Boleh menjemput murid untuk masuk ke dalam Canva for Education. Boleh dijadikan slide pembelajaran interaktif dan offline. Convert slide Canva kepada PowerPoint. Canva ni pun saya baru tahu masa saya mengikuti 10 modul dalam webinar tu. Jadi Canva ni dia lagi senang kalau kita nak buat PowerPoint, poster, slide dan banner. Dia lagi ada banyak pilihan untuk kita hasilkan. Jadi dia memberikan satu benda yang menarik lah untuk guru untuk membuat banner PowerPoint untuk kelas, contohnya masa PDPR ataupun luar PDPR pun boleh. Yang ketiga, Quizy. Menguji kogniti murid dengan lebih menyeronokkan, mengenakan kebesaran murid, daya tarikan semasa murid menjawab tugasan. Bagi saya Quizy ni adalah
salah satu benda yang betul-betul menarik, dia ada pilihan kalau murid nak menjawab, ada gerak, ada benda yang gerak-gerak dalam kuizi, murid dia lebih rasa terhibur. Bukannya kita print lembaran kerja, kita bagi je dekat murid tu. Okay. Inovasi, okay. Ini adalah contoh inovasi yang saya gunakan. Saya menggunakan inovasi Canva. Okay. Saya antara inovasi yang saya buat adalah saya mereka poster untuk Minggu Panitia Bahasa Melayu. Saya buat pada kelas PPKI, kelas pra sampailah tahun 6. Ini adalah contoh yang saya buat sebab Ketua Panitia Bahasa Melayu dia minta tolong saya kan. Jadi saya guna Canva. Antara inilah inovasi yang saya gunakan dan saya bagi sumbangan dalam Panitia Bahasa Melayu. Kemudian yang sebelah ni adalah ni anak murid saya pula dia guna. Maksudnya saya ajar macam ni nak guna Canva. Jadi dia hasilkan satu poster sempena bulan kebangsaan, aktiviti bulan kebangsaan. Ni antara dua contoh yang saya pilih. Jadi inovasi yang Canva ni sedikit sebanyak memberi satu benda yang menarik. Murid-murid ni dia suka. Dia tengok Canva ni banyak pilihan warna-warni. Jadi dia rasa Canva ni kita nak buat poster. Jadi dia nampak ni menarik, itu menarik. Yang kelima, pendapat pendapat ulasan dan reaksi terhadap pengalaman praktikum. Satu, kekuatan diri. Pengajaran dan sistematik apabila TMK dan juga BBM. Sentiasa memantau murid dan membimbing murid lemah. Sentiasa memuji murid yang aktif di dalam kelas. Ini apa yang saya amalkan lah. Saya akan sentiasa tanya murid tu kalau dia tak faham, dekat mana yang saya ajar. Dia juga saya sentiasa memuji murid yang aktif. Kalau saya tanya dia boleh jawab soalan yang betul, saya akan muji dia, tanya bagus, saya akan suruh kawan-kawan dia beri satu tepukan untuk dia. Kelemahan pelaksanaan pengajaran tidak seperti yang dirancang atas faktor masa dan murid, kurang ke pelbagai jenis aktiviti, suka mengawal murid kelas hujung. Biasanya ini dekat kelas hujung lah. Sebab kelas hujung ni bila muridnya banyak, dia banyak bising, jadi pelaksanaan pengajaran yang saya nak rancang tu agak terjejas sedikit. Yang seterusnya, kekuatan murid. Majoriti murid melibatkan diri secara aktif sewaktu pengajaran. Murid mempunyai keinginan untuk belajar. Yang kelemahan murid, jurang yang besar antara murid pandai dan lemah. Segelintir murid tidak menguasai pengetahuan asas bagi suatu operasi. Yang terakhir, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. Murid selalu tidak datang sekolah. Melibatkan murid yang lemah dalam membaca dengan menulis. Penyelesaiannya, saya menggunakan modul dan lembaran kerja sebagai latihan untuk membantu murid-murid ini. Yang seterusnya, mengajar mengikut RPT yang ditetapkan. Saya menghadapi cabaran untuk menghabiskan sesuatu tajuk silibus mengikut jadual yang ditetapkan sepanjang sistem penggiliran murid. Disebabkan sistem penggiliran pada tahun lepas, tahun 4, tahun 5, jadi ada 2 lagi topik yang saya tak habis. Sebab tu saya cuba gantikan tajuk yang silibus tu dekat akhir. Kalau saya tak sempat, saya akan rekod video dan saya akan letakkan dalam GCR untuk murid tersebut dia tengok. Untuk ada lagi dalam 2 topik lagi yang saya tak sempat nak habiskan. Sekian, terima kasih. Ada soalan tak nak tanya? Banyak soalan nak tanya ni. Alamak. Silakan. Cikgu Fadil. Ya, saya. Ada soalan sikit nak tanya. Silakan. Berkenaan peneguhan. Ya. Cikgu Fadil ada menggunakan peneguhan positif dan negatif. Ya. Jadi peneguhan positif seperti beri hadiah macam tu. Jadi saya nak tahu apa peneguhan negatif yang Cikgu Fadil gunakan dan rasa mana yang lebih berkesal untuk mengawal murid-murid cikgu? Saya rasa untuk peneguhan tu negatif ni bukan maksudnya murid ni dia tak hormat cikgu ke apa. Maksudnya saya buat macam ni senang. So kalau murid tu bising, saya cuba beri satu contoh. Awak tengok murid-murid yang bagus ni. Apa yang dia dapat? Contohnya macam pujian. Awak tak rasa ke nak pujian tersebut daripada cikgu?
Kalaulah cikgu masuk kelas, marah, lepas tu awak pun dah rasa boring dengan cikgu, sampai satu masa awak dah tak bawa buku. Sebab saya pernah mengajar tahun lepas dengan kelas tahun 5 kelas hujung. Ada 2 orang murid, dia tak ada buku nota daripada awal tahun sampailah akhir tahun. Jadi saya pun dah macam, bukan nak kata dah berputus asa. Jadi saya cakap dengan dia macam ni, kalau boleh bila awak naik tahun 6, cubalah ubah perangai. Okay, sebab tahun 6 tu adalah tahun terakhir awak. Okay, apa yang awak akan, sebab cikgu kata, inilah masa untuk awak belajar. Awak nak main boleh. Kalau nak belajar. Kalau boleh cuba ubah perangai tu. Dia alhamdulillah murid tersebut dia dah beli dah buku. Sekurangnya dia dah ada dah buku nota. Jadi penugahan negatif dekat situ bukan kita marah dia ke, kita macam cakap dekat dia, awak ni kalau boleh kalau tak nak belajar baliklah rumah tak. Jadi dia ada dekat situ mungkin penugahan negatif tu kita boleh lihat di sebaliknya macam tu. Menjawab tak soalan Cikgu Imran? Ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ada tak lagi soalan yang nak tanya? Assalamualaikum Abang Fadil, Cikgu Fadil. Sihat? Waalaikumsalam. Sihat alhamdulillah. Ada soalan nak tanya Cikgu Wan Khairul Faiz? Halo, dengar ke suara? Dengar. Alhamdulillah dengar. Okey, baik. Boleh saya bertanya sedikit? Sedikit dia tanya. Ada sedikit je lah. Mungkin soalan ni pun dah biasa ditanya sebelum ni. Cuma saya nak tahulah pendapat daripada Cikgu Fadil ataupun apa pendekatan yang Cikgu Fadil gunakan. Baik. Soalan dia seperti mana seperti mana sedia maklum, antara masalah dan cabaran yang dihadapi oleh Cikgu Fadil adalah berkaitan dengan ada murid yang lemah, yang tak datang sekolah kan, dan lemah dalam pembacaan, betul? Pembacaan. Jadi Betul, kita betul. pun tahu bila ada sesetengah murid ni, bila dia tak boleh membaca, dia tak kenal huruf, kalau yang jenis macam tu biasanya dia lagi susah lah apabila kita nak sampaikan nak sampaikan apa yang kita ajar, sejarah yang kita ajar. Bila kita sampaikan dia tak boleh nak faham lah kan, kemungkinan besar dia tak akan faham sebab dia tak pandai membaca, menulis. Baik. So jadi saya nak tahu juga daripada Cikgu Fadil, apa yang Cikgu Fadil akan lakukan untuk handle ataupun untuk menyelesaikan masalah ni. Boleh kongsikan sikit kalau ada? Boleh. Saya cuba kongsikan. Terima kasih. Kalau melibatkan murid-murid macam ni, biasanya dia bukan majoritinya murid yang berbangsa selain pada bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun ada lagi yang tak boleh baca. Terutamanya kelas tahun 4 yang saya ajar, kelas PM dengan kelas sejarah saya ajar. Murid tu dia bukan tak boleh membaca. Dia cuma malas. Dia cuma malas, dia macam ni nak cakap. Ada juga kelas saya dia tak boleh nak baca, mengenal huruf pun tak boleh. Jadi perkara pertama saya buat, saya akan refer dengan cikgu pemulihan dia. Saya tanya, kenapa murid ni masih lagi tak boleh nak membaca, apa masalah dia? Sama ada itu masalah saya ke yang saya tak boleh nak deliver. Sebab apabila kalau saya ajar ke BM kelas tu, bila adanya murid pemulihan, saya tak boleh nak fokus dekat murid pemulihan saja, sebab dia akan mengganggu murid yang aliran perdana ni. Murid yang tidak pergi kelas pemulihan. Jadi saya tanya cikgu pemulihan, dia kata murid ni dia boleh membaca, cuma dia malas. Lepas tu lagi satu, guru pemulihan tu pun dia call parent, tanya kenapa. Parent dia pun bagi tahu mungkin anak dia ada malas. Saya pun sendiri call tanya dia punya parent, kenapa anak puan ni dah tahun 4 masih lagi tak boleh nak membaca, nak mengenal huruf. Contohnya ada satu murid India kelas saya, dia sebut Dan. Dan dia eja D-A-N, tapi dia bila sebut dia jadi Pan, jadi Nan. Saya kata, cuba eja sekali lagi. D-A-N, ikut saya Dan. Dia pun cakap Dan. Tapi bila saya tak suruh dia sebut apa yang sebut, dia akan sebut Pan, Nan.
masalah yang dihadapi murid tersebut, ibu bapa dia pun tak mahir dalam bahasa Melayu. Jadi apa yang saya buat, saya cuma menggunakan modul lah. Kalau cikgu pemulihan dia ada KV, KB tu saya rasa. Itulah ada punya ukuran dia untuk membantu murid-murid yang ada masalah dalam membaca dan mengeja ni. Tapi kalau dah sampai ke tahun 5, tahun 6, saya rasa mungkin masalah ni perlu melibatkan ibu bapa juga. Bukan sepenuhnya diserahkan pada cikgu. Ibu bapa juga perlu mainkan peranan untuk membantu anak-anak dia yang masih lagi tak boleh nak membaca, yang tak boleh nak menulis. Jadi benda macam ni kena melibatkan dua pihak. Menjawab tak saya punya jawapan ni, Cikgu Khairul Faiz? Okey, boleh. Okey, boleh menjawab. Okey, terima kasih Cikgu Fadil atas perkongsian. Okey, baik. Sama-sama. Ada lagi tak soalan daripada cikgu? Kalau ada tak? Kalau tak ada. Fadil, nak tanya lah. Cikgu Fadil pernah tak berhadapan dengan murid yang ada satu kelas tu, murid yang tak boleh baca? Jadi, pernah tak berhadapan? Tak boleh baca langsung? Ya, dia tak boleh baca langsung. Sebenarnya banyak. Pernah lah. Daripada Jadi macam mana Cikgu Fadil buat untuk murid yang tak boleh baca? Sebab macam dekat sekolah saya lah, memang ada satu kelas tu, dia aliran perdana lah kan. Kebanyakan murid yang mild autism, lepas tu murid yang tak boleh baca langsung. Jadi rasa macam speechless lah nak mengajar tu. Sebab dia tak boleh kenal huruf. Lepas tu diorang pun dah tunjukkan yang diorang ni macam tension lah kan, dah tak boleh baca. Lepas tu pula dah jam 4, terkejut dengan term-term sejarah. So macam mana agak-agak Cikgu Fadil? Maksudnya dia tak kenal huruf langsung? Ya, dia tak kenal huruf langsung. Alamak, saya tak boleh nak menjawab lah soalan Cikgu Yusfana. Bukan, saya tak pernah jumpa lagi. Pernah jumpa lagi. Yang saya pernah jumpa, dia bukan tak boleh nak mengeja. Dia boleh, cuma okey, kalau macam tu senang je. Saya rasa cuba dia eja balik A sampai Z. Itu je. Itu A sampai Z, dan dia perlu sedikit latihan. Biasanya saya akan refer dekat guru pemulihan sebab dia ada dia punya satu orang kata apa, KV, KB. Itulah dia punya tahap untuk mengukur untuk murid-murid yang macam ni. Dia akan betul Cikgu Fadil. Kita listkan murid tu, lepas tu bagi dekat guru pemulihan untuk tindakan selanjutnya lah, macam tu lah ya. Kita kena hantar. Kalau macam melibatkan autism tu, saya rasa cikgu kena bincang dengan ibu bapa dia. Sebab apa kalau contoh, kalau kenapa anak dia macam ni, kenapa dia hantar juga dekat aliran perdana? Sebab setengah ibu bapa ni dia tak boleh nak terima anak dia macam ni. Dia rasa malu. Betul. Sebab sepatutnya kalau anak macam ni dia kena hantar dekat kelas PPKI. Sebab guru-guru PPKI dia mahir untuk mengurus murid macam ni. Bila dia hantar dekat aliran perdana, dia sedikit sebanyak macam mengganggu guru-guru yang nak mengajar dalam kelas. Sebab kita sebagai guru, kita tak boleh nak fokus pada satu murid je. Sebab ada murid yang nak belajar ni, bila kita fokus masa yang singkat, jadi saya rasa masa tu tak sempat. Macam dia tak sempat. Jadi benda ni dia kena melibatkan banyak pihak, ibu bapa, dengan guru yang mengajar di kelas PPKI, guru pemulihan. Benda ni kena melibatkan banyak pihak. Jadi apa yang saya boleh jawab macam tu lah Cikgu Yus. Okey, terima kasih. Saya share sikit sebab saya pun ada juga yang macam Cikgu Yus lah, tak tahu membaca langsung apa semua. So kita hantar pada guru pemulihan. Guru pemulihan akan cek apa semua, hantar kepada doktor akan semak. Untuk hantar ke PPKI apa semua tu bergantung kepada doktor, laporan doktor. Okay, tapi ada juga macam sekolah saya ni memang dah disahkan masalah pertuturan. Okay, tapi mak ayah memang nak aliran perdana juga. So memang kami cikgu-cikgu pun memang tak boleh nak buat apa. So macam dia tu ada macam tak ada je lah dalam kelas. Sebab kita dah cuba yang terbaik apa semua. Mak ayah dia yang tak nak hantar dia ke PPKI. Tapi kalau kadang-kadang ibu bapa dia tak tahu. So bila pergi ke guru pemulihan akan hantar pada akan buat ujian dia apa semua, hantar pada doktor apa semua, doktor sahkan, baru boleh mohon kad OKU untuk ke PPKI. Itu
perkongsian lah daripada saya. Okey, terima kasih Cikgu Fazli. Ya, itulah masalah besar sebab setengah ibu bapa ni dia tak boleh nak terima anak dia ada masalah macam ni. Jadi dia tak boleh nak terima dan dia hantar dekat aliran perdana dan benda ni memang sangat mengganggu. Jadi kita bila ada murid macam ni, kemudian murid pemulihan, murid yang boleh membaca menulis, dia melibatkan 3 masalah dalam satu kelas tu. Terutamanya kalau mengajar bahasa Melayu, memang pening. Okey. Ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, saya boleh tamatkan saya punya sesi dan saya akan serahkan kepada rakan cikgu yang akan membentangkan selepas ni. Terima kasih kepada semua dan pensyarah. Tahniah Fadil. Terima kasih Dr. Syaran. Tahniah ya Nak Fadil, bagus. Presentation bagus. Okay. Terima kasih Mami.